Sarawak dari segi hang PBB sendiri. Ya, sebenarnya kami baru bermesyuarat dan saya banyak main peranan kerana saya setiausaha untuk PN dan juga PBB. Jadi terpaksa menyelaras keseluruhannya dan juga terpaksa bersedia dari segi perundangan juga. Saya dalam komiti perundangan juga. Jadi kita sekarang ini sedang bersiap dari segi mengatur jadual mereka yang nak datang dari Semenanjung ni datang ke Sarawak, sebab ada saya rasa ada salah faham yang mengatakan kalau nak pergi Sarawak tak payah pergi, tunggu sehingga dijemput. Jadi sebenarnya bila kita bermesyuarat hari itu sebenarnya ada silap faham lah. Sebenarnya bukan tunggu dijemput. Kita tidak mahu apa yang berlaku di Sibu berulang di keseluruhan pilihan raya umum ini di Sarawak. Kerana macam di Sibu untuk sebuah rumah panjang sampai 5 kali dia melawat. Jadi orang pun jenuh kan. Jadi apa yang kita nak kali ini ialah kita nak mengkoordinasikan dan ini menyelaras. Itulah yang di antara tugas-tugas saya. Dan pada masa yang sama juga kita menyusun atur operasi keseluruhan negeri Sarawak. Bagi saya mengkhususkan kepada operasi untuk kaum wanita lah, di mana kami menyusun atur jentera wanita ini. Walaupun bagaimanapun kita bekerjasama dengan kaum bapa dan juga pemuda. Pada kali ini kita telah membincangkan agar mereka disatukan tempat di setiap bilik operasi itu. Tidak ada yang wanitanya lain, bapaknya lain, pemudanya lain. Kali ini kita nyatakan yang mereka mesti bersama-sama supaya koordinasi itu lebih mudah dan pantas. Kerana kalau mereka di satu tempat mudah untuk berkomunikasi. Saya tak tahu sebelum ini macam mana mereka menjalankan tugas, tapi kali ini inilah perbincangan kita kerana inilah kali pertama saya diminta untuk menyelaraskan keseluruhannya, dan ketua saya ialah Yang Berhormat Datuk Hajah Rohani. Kerana kali ini Parlimen tidak terlibat. Jadi yang mengetuai saya adalah Yang Berhormat Datuk Hajah Rohani YB Batang Lupar, dan saya orang kanan dia lah kira untuk turun ke Padang, dan ada juga yang meminta untuk saya berucap juga di setiap kawasan. Jadi sebab itulah itu di antara persediaan kita. Selain dari itu juga yang saya khawatir persediaan yang perlu diutamakan oleh orang-orang parti ni yang akan saya nyatakan kepada mereka juga ialah kesihatan. So saya merasa sendiri saya sudah merasa kurang sihat sekarang, jadi terpaksa mencari jalan untuk memastikan mesti bersedia untuk election ini dengan keadaan yang sihat. Ini yang kita mungkin tak nampak. Yang lain kita nampak dari segi peraturan macam tu je kita yang boleh kita tengok, tapi ke dalaman diri kita tak nampak yang kesihatan kita, kekuatan dari kesihatan dan juga semangat kita. Itu yang perlu kita jaminkan untuk diri kita. Sebenarnya ini bukan sahaja menjadi janji mereka, ada juga yang mereka telah datang kepada kita dahulu. Ada yang sudah masuk sudah jadi ahli bebas sekarang. Dan saya balik kembali kepada orang ni mengatakan itulah you dulu. Mengatakan macam-macam kepada saya, menjanjikan kepada saya, bagi peluang kepada kita. Apa yang terjadi sekarang? Ini adalah bukti di mana janji itu memang mudah disebut saja, tapi untuk mengutarakan janji bukan senang. Sebab itu kita dalam barisan, kita tidak berani berjanji kalau kita tidak tahu kekuatan kita sendiri. Jadi apa yang kita janji adalah kepastian yang kita sudah lakukan survey kita sudah lakukan perancangan kita tahu berapa banyak kita ada, berapa banyak wang yang kita ada untuk kita janji kepada orang. Janji bermakna kita akan kota. Jadi sebenarnya ini yang membezakan kita dengan pembangkang. Pembangkang hanya menabur janji. Malah saya nyatakan kepada rakan pembangkang saya menyatakan kepada rakan pembangkang saya dari Kuching, YB,
You tahu kan, you punya kekuatan hanya menyalak. Ya. Menyalak, you tengok jalan raya berlubang besar, oh you keluar dalam newspaper. Ini yang keluar dekat Sarawak tu, keluar dalam newspaper. Padahal kita tak perlu tengok yang tu lagi. Kita cakap saja dengan pegawai kerajaan, mengatakan ini adalah jalan ini berlubang, tolong uruskan. Sebab jalan berlubang perkara biasa. Ya, digunakan hari-hari Madin. Dia sebab macam kita juga, dalam kita usia kita macam ni, ada hari kita demam, ada hari kita sihat kan. Jadi ini adalah satu perkara biasa di mana ada jalan itu selepas banyak digunakan, ya satu hari dia akan rosak dan perlu diperbaiki. Itu perkara biasa. Tapi yang kita tengok adalah kita tengok secara besar, secara global dan secara menyeluruh. Ya, jadi kita tidak perlu menyuarakan kepada orang ramai, oh ini telah kita buat. Sebab yang kita telah buat dah terbukti dan telah menjadi kenyataan. Orang yang nak minta ini hari-hari, itu satu kebiasaan kepada kita, dan kita sentiasa secara terus-menerus membantu dan juga memberi apa yang patut. Ada juga yang meminta secara peribadi keterlaluan. Kita tak layan. Sebab kalau pembangkang mereka mengatakan kalau orang meminta secara peribadi, dia mengatakan you all mengundi kita kerana untuk menghapuskan rasuah. Itu cara mereka mengatasi permintaan orang. Sebab dia tahu dia tidak dapat membantu orang. Jadi macam cara kita lain. Kita kalau benda itu satu perkara yang menyalahi peraturan kita memang kita tak bantu. Bukan kita tak nak bantu, kerana itu adalah satu perkara peribadi yang perlu diuruskan oleh seseorang itu secara sendiri. Misal saya beri contoh. Kalau saya ada peruntukan saya dalam 1.5 juta setahun. Dan dari 1.5 juta, 100,000 untuk pejabat saya. 300,000 untuk kecemasan. Tinggal 1.1 saja. Untuk kawasan parlimen saya hanya ada 2 dun. Ada kawasan lain ada 3 dun tau. Jadi kalau ada pihak-pihak yang tertentu meminta, YB bagi kawasan saya, bagi kampung saya 100,000. Macam mana saya nak bagi? Apa pula keperluan 100,000 tu untuk kampung dia kalau tidak ada asas yang tertentu untuk meminta? Kalau untuk meminta untuk membuat pondok di dalam dalam kebun dia, saya tak bagi. Dan ini berlaku, saya kasih tahu. Siapa kata kita takut nak nyatakan kepada orang ni? Dalam ucapan saya, orang itu ada kat situ. Saya cakap. Kalau saya layan permintaan seperti ini, saya cakap macam mana orang lain, kan? Kita pun berani bercakap, tapi kita tidak menggunakan kita nak menghapuskan rasuah. Tak perlu dirasuahkan benda-benda. Saya tak dirasuahkan untuk minta tu, kerana ada orang yang dia cuba saja. Mungkin YB ini perempuan, dia lemah, dan saya nyatakan kepada mereka ni, you all berapa kali tengok nama you je minta, cakap saya tak bagi, cakap saya bagi untuk kampung ni cukup banyak ni. Tak perlu saya cakap you nak ni tak boleh rasuah ke apa, tak perlu. Itu benda yang kita tahu menyalahi undang-undang. Tak perlu saya cakap. Saya tak bagilah. Kalau you suka, tak suka. Kalau saya tak dicalonkan, kalau dicalonkan pada masa hadapan, itu tak akan mengubahkan cara pendirian saya. Saya itulah cara kita. Tidak semestinya kalau kita orang barisan, apa orang minta kita akur. Tak. Kita pun perlu menilai juga pun. Kita tak bijak menilai. Kita tahu sebab kawasan saya kadar kemiskinan masih tinggi. Jadi bagi saya yang memerlukan adalah lebih daripada yang meminta ni untuk kegunaan peribadi. Jadi saya tak bagi. Tapi dalam hal ni kalau kita lihat pembangkang lebih suka macam cari kelemahan untuk dimanipulasikan. Memang ini yang saya seringkali nyatakan kepada orang-orang kita, terutama sekali orang-orang Bumi Putra. Kita melihat pembangkang ini mencari kelemahan. Yang baik pun dijadikan tidak baik. Misalnya yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak, dia orang kata sekarang ni gimmick dia lah tu yang mengatakan dia akan surrender dia punya jawatan itu nanti kan. Kalau dia tak buat macam tu, dia orang kata tengok dia tak nak buat apa-apa perancangan untuk orang lain untuk mengambil alih.
Bila dia dah umumkan, itu pula dia orang kata. Jadi dia orang akan cari kelemahan, macam mana pun yang kekuatan jadi kelemahan juga. Sebab mereka tak ada lain. Mereka akan menyembunyikan kelemahan mereka sendiri. Sebab mereka tak ada kekuatan. Kekuatan mereka hanya bercakap, berjanji, itu saja. Duit pun tak ada. Mereka memang mengakui. Memang akui kalau orang datang tak bantuan, oh kami pembangkang, mana ada kami ada duit. Memang ini macam semalam dekat forum kita tu, memang itu diakui. Kalau dia kata kalau barisan punya memang dia dapat bagi sebab dia ada duit. Dulu MCA yang memegang Selangor, kawasan China, orang minta dekat MCA dia ada duit, kita pembangkang tak ada duit. Jadi mereka meraih simpati dengan bercakap begitu. Tapi kalau ya undi kita sampai kita dapat menjadi kerajaan nanti, kita akan bantu. Tapi itu sampai bila? Kalau orang betul-betul memerlukan bantuan, kita bantulah. Tapi kalau orang tu bukan orang yang secara genuine memerlukan bantuan, kita perlu nilai. Sama juga kita barisan, kita nilai. Saya menilai, orang suka tak suka itu dia punya cerita lah. Tapi yang penting saya tidak menggunakan peruntukan itu dengan cara yang saya suka. Bukan. Saya menilai mengikut keperluan. Itu cara kita tak. Saya tak berani berjanji. Kalau saya berjanji pun, kalau saya tahu peruntukan itu ada, saya berani berjanji. Okey, besok datang ke pejabat saya bagi cek. Kadang-kadang masa hujung tahun hari tu saya tengok ada lebih sikit kan, jadi saya nampak, saya pergi ke kawasan, saya tahu yang saya pergi itu kumpulan yang amat memerlukan, kumpulan nelayan. Saya tahu mereka ada memerlukan tabung bencana. Kalau pergi laut, mana tahu ada bencana kan. Saya terus umumkan, saya bawa cek, bawa cek terus.